Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, hari ni ya aku rasa bangga dengan Abang Mat Sabu, Menteri Keterjaminan Makanan. Menteri Pertanian lah cerita dah. Aku rasa bangganya, aku rasa seronoknya apabila seorang aktivis, kalau tak silap aku dia ni dulu wartawan, dan apabila dia macam dia dah jadi dia dah jadi YouTuber, dia dah terkenal, orang dah bawa video dia ni menceritakan sejarah-sejarah dunia, sejarah ekonomi, apa yang berlaku dengan ekonomi, sejarah Malaysia, apa yang berlaku sebelum merdeka sehingga selepas merdeka, sewaktu dia jadi wartawan dulu macam mana pengalaman dia. Dan aku memang selalu aku follow mula-mula dia buat YouTube. Aku memang aku follow sebab aku dah buat kerja kan. Kita buat kerja seorang-seorang. Jadi tak ada arah kita pakai laptop, kita buka telinga, kita play. So memang aku suka. Dan aku perasan satu video dia puji Mak Sabu. Dia puji dengan apa yang Mak Sabu buat. Dan macam Mak Sabu ni bagi lesson besar untuk dia. Jom kita layan, kita dengar sama-sama apakah pujian dia terhadap Mak Sabu. Dan kita mengharapkan apa yang dibincangkan tak ada masalah apa-apa dan terus boleh berjalan hinggalah segalanya keperluan, keinginan, kehajatan dan kehendak rakyat tu kerajaan hari ini dapat bagi dan dapat sediakan untuk rakyat semua. Jom sama-sama kita dengar. Jawapan daripada pejabat Menteri Pertanian, kami akan segera bertindak. Saya harap mereka yang menerima maklumat saya di pejabat menteri sendiri, kerana nak lalu bawah-bawah ni jadi payah. Jadi kita guna platform Bang Mat sendiri. Saya Bang Mat ni tuan-tuan boleh cakap lah bab-bab lain. Tapi in person saya kenal dia. Kalau bercakap tentang hal manusia, Bang Mat faham. Tuan-tuan mungkinlah mengatakan dia seorang yang empuk mic ke apa. Itu yang tuan-tuan kenal dia sebagai seorang politik yang tuan-tuan lihat di pentas politik. Tapi seorang yang pernah berurusan daripada muda, daripada 94, kemudian berurusan lagi cara tak langsung. Saya berurusan dengan Bang Mat ni banyak ketika dia masih lagi di Taman Melewa. Kemudian berurusan lagi ketika kami sama-sama berusaha untuk masuk hantar bantuan kepada rakyat Lebanon yang dibom oleh tentera Israel pada 2008. Saya faham dia. Saya fikir kata apabila Bang Mat meletakkan keadaan di mana hubungan saya dengan kementerian kini diambil terus oleh pejabat dia sendiri. Ini adalah satu langkah untuk memudahkan kita semua. Dan saya memberi jaminan tiap-tiap kali tuan-tuan kongsi, ramai orang inbox, ramai orang yang hantar gambar kat saya tentang beras tak ada langsung di sini tinggal berapa, saya akan print screen dan hantar je untuk menunjukkan kepada kerajaan kalaulah dia ada stream yang secoet ni boleh memainkan peranan dia, yang hanya sekeping ni boleh memainkan peranan dia. Takkanlah saya patut menjadi tempat aduan bagi semua orang yang susah. Hari ini saya terima satu surat lagi daripada seorang petani muda mengadu detail. Saya hantar lagi pergi terus kat pejabat yang berhormat menteri. Kemudian semalam alhamdulillah bila kita stream pasal penghilang Bumiputera Kedah mengadu, petang tadi mesyuarat dibuat urus telah dipanggil. Dan saya fikir kata saya ucap terima kasih kerana tuan-tuan memainkan peranan. Terima kasih pada mereka yang menggunakan video saya dengan tujuan baik dan kemudian membawanya ke TikTok, ke FB dalam suntingan yang lebih daring lah, menjadikan ada perhatian. Kadang-kadang saya fikir kata saya pun ada ketakutan. Ketakutan adalah kerana sebahagian orang yang mahu menjadikan konten saya ni sebagai konten anti-government. Dia salah faham, dia tak faham antara aspirasi JR Stream nak reform mentality government Kementerian Kerajaan Penjawat Awam. Mereka tak faham tentang bagaimana kita melihat. Kalaulah kita bergelut dengan aspirasi politik yang huru-hara, tak bererti perkhidmatan awam harus menjadi titik tepu. Tak ada. Kita cuma nak mengatakan kita faham. Berapa kali saya dah ulang, kita faham keadaan politik negara kita tidak akan stable untuk beberapa masa kerana ahli politik bercakap berebut kuasa. Tapi mereka yang berada di luar platform politik macam saya ni, tak terlibat dengan politik, tak berarti saya tak ada tanggungjawab. Saya masih ada tanggungjawab. Nak tegur orang politik, mereka di luar kawalan kita. Tetapi untuk menegur perkhidmatan awam, masih boleh. Kerana kita adalah rakyat jelata, kita adalah penduduk negara ni,
kita adalah orang yang terlibat dalam sistem ni dan mereka adalah penjaga sistem. Jadi saya ucap terima kasih banyak kepada Kementerian Pertanian yang memberi respon pantas, di mana surat perkeliling telah dikeluarkan kepada semua pengusaha dan pengilang beras Bumi Putra di Kedah dan Perlis yang membangkitkan isu ni. Selain daripada isu bagaimana skandal penipuan ni berlaku dan juga isu bagaimana ada konspirasi untuk membunuh pengusaha-pengusaha beras Bumi Putra di Kedah dan Perlis dengan skandal pembelian harga padi yang lebih tinggi di kalangan petani, tetapi kemudian padi ini pula diproses ditipu dalam pembungkusan yang meraih untung tinggi, iaitu padi yang tak dibungkus dalam SST yang disubsidi kerajaan tapi SSI. Berarti mereka bantu sikit dekat petani, mereka cerut banyak dekat pengguna dengan menjadikan beras yang bernilai RM26 10 kilogram kepada harga beras import dengan 32 ke 35 ringgit per kilogram. Jadi itu yang saya update tuan-tuan untuk tanda tabik hormat yang sangat tinggi kepada Kementerian Pertanian, kepada pejabat yang berhormat Menteri. Saya harap pegawai yang menguruskan semua maklumat saya ni dapat bertindak pantas, kerana biasanya kalau arahan tu turun daripada pejabat menteri, dia turun ke bawah, maka yang bawah akan rasa terkesan, kenapa mereka tak menerima maklumat ni, kenapa mereka tak menerima aduan ni. Tapi kata saya tak langkah, tapi kata Persatuan Pengilang ni, mereka dah bagi tahu daripada pertemuan pada Februari dulu. Februari dah bawa sampai sekarang dah beberapa bulan, tiada tindakan dan tiada sebarang usaha dibuat. Dan penipuan-penipuan ni dah berlaku begitu lama, hingga sekarang pula kata Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, ini bukan bidang kuasa dia. Kata Kementerian Kawalan Beras Padi pula, bila benda tu dah masuk ke dalam sektor jualan runcit, siapa punya tugas? Jadi ialah penipu ni. Sebab dia kata 2,000 pengat kuasa dekat sana, 2,000 pengat kuasa dekat sini. Cakap dia orang tak ada kuasa. Kalau gitu tuan-tuan, siapa saja akan jadi penyamun dalam negara ni? Kerana semua orang yang mengendalikan undang-undang menafikan bahawa undang-undang itu berada dalam bidang kuasa mereka. Sebab tu pada tahun 2003, ketika jenayah besar di Lembah Kelang, pada tahun saya menjadi penerbit di siasat yang jaga crime, yang jaga polis ni tuan-tuan. Jadi trend pendatang asing akan datang ke negara ni pada 27-28 puasa. Pendatang asing datang. Ini data. Mereka masuk dengan bot pancung, masuk, dan kemudian mula fokus rumah-rumah yang akan dikosongkan. Maka tu dia menjadi rompakan strategik hingga berpuluh-puluh kawasan, berpuluh-puluh geng penyamun dari negara jiran masuk daripada Johor sampai ke Lembah Kelang ni. Raya pertama, kedua, ketiga, semua, bukan semua, banyak kes-kes samun dilakukan dan mereka ambil barang samun bawa balik dengan bot pancung ke negara mereka. Dan pada waktu tu tuan-tuan, orang semua hidup dengan rasa tak selamat. Kerana sebahagian rumah yang mereka samun rupanya setengah ada orang. Maka dia menimbulkan kecederaan, dia menimbulkan ancaman fizikal. Malah hampir mencetuskan kes-kes bunuh. Tapi polis bertindak. Walaupun polis kata sekarang ni benda tu kena prevent, pencegahan. Maka cepat, 2003 kita dah ada peraturan di mana mereka yang nak keluar meninggalkan rumah boleh bertinggalkan alamat rumah dan pesan kepada pihak polis supaya rondaan dibuat. Berarti ini menyebabkan rakyat merasa mereka dilindungi oleh polis. Salah satu imej polis menjadi sangat-sangat baik pada awal 2000-an, ketika imej yang sama juga terjejas kerana sekumpulan kecil ni menjadi koruptor, menerima rasuah dan sebagainya. Tapi pada waktu tu imej polis sedia berkhidmat, polis sedia berkhidmat, lagu tu menjadi lagu yang ada makna dia. Apabila langkah-langkah pencegahan ditawarkan terus kepada orang awam, ditawarkan terus kepada isi rumah, bukan saja kepada komuniti, kepada isi rumah. Maka hingga sekarang tuan-tuan, kita boleh tahu bahawa setiap kali kita meraihkan hari raya, penjenayah asing tak boleh menjadikan negara ini sebagai pesta hari raya untuk merompak. Dan trend tu menurun dengan begitu pantas bila polis mengambil langkah-langkah pencegahan yang efisien. Walaupun dalam peruntukan dan amalan biasa, polis kata kami bukan private, kami bukanlah agensi swasta yang tuan-tuan boleh upah kami untuk jaga rumah tuan-tuan pada musim perayaan tuan balik beraya 7-8 hari. Sewalah pengawal keselamatan.
sewalah pihak swasta. Tak, masa tu polis mengambil langkah. Dengan mengurangkan cuti jumlah anggota, punya nak jaga imej dan menjaga keselamatan harta benda, nyawa, hinggalah timbul satu trend di mana sukar bagi anggota polis cuti beraya semata-mata skim rondaan yang diumumkan ini membabitkan semua balai, semua IPD dan semua IPK perlu memiliki kekuatan full strength bagi melindungi rumah. Jadi polis ni balik cuti raya selepas minggu. Selepas minggu barulah balik cuti beraya. Dalam kes sekarang ni kita kata, mampukah KPDN dan juga Kementerian Pertanian melaksanakan tugas sama seperti mana polis sanggup buat reform dengan mengubah benda yang bukan ketertiban dan bukan amalan dia kepada amalan dia demi menjaga nyawa dan rakyat Malaysia. Sekarang kita nak jaga je. Siapa yang akan jaga poket pengguna? Siapa yang akan jaga nyawa kewangan pengguna? Kalau semua orang masih lagi mengatakan tiada undang-undang di pihak kami untuk melaksanakannya. Okey, setakat ni Kementerian Pertanian kata dia di peringkat kilang dan pemborong. KPDN kata beras tak jatuh bawah dia. Kerana tu saya katakan penjenayah ni hidup dengan membaca data. Dia tengok je data. Selagi loop ni ada, itulah laluan kita untuk menjadi penjenayah yang bertemasya secara terbuka. Kerana loop ni yang atas kata bidang kuasa dia turun sampai dekat penghilang. Okey? Yang bawah kata dia nak pergi ke sini tak boleh sebab benda ni datang daripada pihak yang lain. Sebab tu saya dah ulas semalam, negara ini akan menjadi negara penjenayah kalau semua pihak mula mengatakan kami hanya akan bekerja dalam bidang kuasa kami. Okey geng. Itu kira 10 lebih kurang 10 minit juga video dia. Hampa boleh pergi dekat ZR apa dia apa nama? Ya macam dia punya ni Zainal Rashid kata silap aku channel dia. Dan hampa boleh pergi dengar penjelasan dia. Apa yang aku faham, apa yang dia sampaikan tadi, sistem tu kita perlu ubah. Sistem di dalam negara kita, sistem menguruskan negara tu pun kita perlu ubah. Kita perlu tambah baik. Yang mana yang kita dah buat, yang kerajaan dulu dah buat, baik untuk negara, baik untuk rakyat dan baik untuk keselamatan, keperluan rakyat. Kerajaan perlu kekalkan yang mana baik. Yang mana yang korup, yang satu sistem yang merosakkan negara, yang merugikan negara, yang memberi ancaman kepada negara, kita perlu hapuskan dan kita perlu buat sistem yang baru. Walaupun dia pada segi keperluan makanan, keperluan rakyat, keperluan harian rakyat, keterjaminan makanan tu pun sangat-sangat penting supaya apabila makanan tu tidak dijaga, ada tikus, ada kuman, ada racun, ada segalanya ada. Dia memberi ancaman kepada rakyat, tahu-tahu rakyat sakit, mati ataupun kesihatan terjejah disebabkan makanan tu pun menjadi masalah. So sebab itulah kita perlu reform. Kita perlu reform. Kita nak buat reform ni pun bukannya petik jari terus boleh buat. No. Kita akan contohlah macam sekarang ni mak sabu ke siapa-siapa yang duduk di dalam kerajaan. Hari demi hari atau bulan demi bulan ataupun minggu demi minggu ataupun tahun demi tahun, mereka akan nampak. Mereka akan tahu masalah-masalah apa dia lagi yang duk ada. Walaupun masalah yang hari ni ada, kita dah selesaikan dah esok. Of course, dalam masa beberapa hari akan mai lagi masalah yang baru. Akan mai lagi isu-isu yang baru. Akan mai lagi kritikan-kritikan yang baru. So, isu-isu yang baru tu perlulah kita selesaikan. Kita perlu ubah sistem. Kita perlu bina baru. Yang mana yang rosak kita perlu bina baru. So, itulah yang aku nampak yang sikit demi sikit yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang buat. Nombor satu yang perlu hapuskan adalah rasuah. Itu memang wajib. Itu wajib hapuskan. Rasuah wajib hapuskan. Jadi, kita harapkan bila kita dapat hapuskan rasuah, insyaAllah yang lain sikit demi sikit akan mendapat hasil yang terbaik. Kita kena ingat, musuh nombor satu negara bukan dadah. Musuh nombor satu negara adalah rasuah. Punca rasuah lah dadah berleluasa di dalam negara kita. Punca rasuah lah
dadah ada di mana-mana. Punca rasuah lah benda sepatutnya tidak lulus menjadikan ia lulus. Sedangkan kalau dengan rasuah ni dia dah jadi lulus, dia memberi ancaman ataupun dia akan beri masalah kepada penduduk ke, kepada rakyat ke, kepada negara ke, kepada kerajaan ke. Itulah maksud dia. Jadi kita harapkan Abang Mat Sabu dapat buat yang terbaik, dapat beri tunjuk contoh-contoh yang terbaik untuk beri keyakinan kepada rakyat yang kerajaan hari ini mampu buat perubahan, mampu selesaikan masalah rakyat dan mampu menyediakan keperluan-keperluan rakyat dan dapat kontrol harga barang. So, kita harapkan yang terbaik. InsyaAllah boleh subscribe, like, komen dan share. Entah kat Mak Ampaan Toang. Assalamualaikum.